Okey. Sebenarnya kita boleh mulakan. Aku record kan ni kamu punya kehadiran. Takatnya baru 7 orang kan. Daripada berapa orang? 22 ke 20. Satu orang sudah pindah sekolah kan. Okey tak? Saya tidak silap. Si Wafa lah. Okey. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita sambung di kelas kita. Subjek kimia. Yang pertama ni, ataupun dia pernah mula masuk subjek kimia. Tapi apa? Kita masuk di bab 1 balik hari ini. Okey. Nota slide itu sudah ada share di WhatsApp tadi. Kamu boleh ambil tu dan lupa tu lah. Okey. Jadi kita mulalah tengok bab 1. Kan? Buku teks. Tengok dalam buku teks digital. Okay. Dan actually slide ni pun memang diambil daripada buku teks. Most of the punya kandungan item isi dia. Cuma dalam penulisan yang lebih ringkas lah supaya senang sikit kalau baca buku teks panjang betul. Okey, kita tengok slide. Kita tahu kalau suara cikgu hilang, biasa kita tahu lah, jangan diam-diam. Okey. Masuk. Okey. Okey. So, bab 1. Pasti sama ada kita sudah mula masuk ke benda keseimbangan redox. Hari itu macam pernah kan kita sudah mula masuk keseimbangan redox macam lah. Okey. Tapi tak apa, kita refresh ya balik supaya seterusnya nanti kita ada tahu sudah next topik yang kita akan bincangkan. Sebelum ni tidak ada record, tidak tahu, tidak ingat di mana kita berhenti. Okay. Jadi keseimbangan redox apa benda ni? Okey, ini dia punya iklan. Okey. Okay, jadi topik yang pertama ialah pengoksidaan dan penurunan. Okey. Bab 1 kimia. Silibus KSSM tingkatan 5. Okey, pengoksidaan dan penurunan. Okeylah, macam sebelum ni memang kita ada mula masuk subjek kimia ni hari tu. Tapi cikgu pakai KPSM punya tu notes. Jadi cikgu agak terkeliru sikit. Bab 1 untuk Form 5 KPSM dia kadar tindak balas. Okey. Apa untuk KSSM bab 1 dia adalah pengoksidaan dan penurunan. Okay. So, ini dia, tengok. Roket memerlukan daya tujahan yang tinggi untuk berlepas ke angkasa. Hal. Daya tujahan tersebut dihasilkan melalui tindak balas pembakaran antara bahan bakar dan oksigen. Daya tujah tersebut. Istilah daya tujah ni actually daripada subjek fizik. Okay, jadi dia berkaitan lah. Okay, macam mana daya tujah itu terhasil? Dia melalui tindak balas pembakaran antara bahan bakar dan oksigen. Apa bahan bakar? Petroleum lah. Petrol ke, diesel ke, apa-apa lah. Okay, yang boleh jadi punca dia terbakar. Dan juga oksigen. Okay. Tindak balas pembakaran merupakan satu contoh tindak balas redox. Nanti kita tengok apa benda tindak balas redox ni. Jadi, salah satu contoh tindak balas redox ialah pembakaran. Jadi kalau kamu bakar sampah ke, bakar apa-apa, bakar rokok ke, rokok contoh tidak bagus kan. Jadi pasti putra-putra di 5A sekarang ni, ya ada yang merokok ni. Kebanyakannya putra 5A, kelas 5A yang selama ni pegang. Putranya most of them clean lah, tidak merokok. Setakat yang kita tahu lah. Tak tahulah yang batch ni pula. Padahal tidak kan. Mungkin vape lah kali kan. Lampau je vape. Canggih ya. Okay, actually vape lagi lebih memudaratkan lah. Seperti bahan kimia. Kamu sudah masuk dalam paru-paru, lebih teruk kesannya daripada rokok sebenarnya ya. So, hati-hati. Okey, tindak balas redox. Apakah benda sebenarnya? Istilah redox berasal daripada dua perkataan bahasa Inggeris. Reduction, red. Oxidation, jadi redox.
Reduction, oxidation. Gabungkan jadi redox. Okay. Bahasa Inggeris. Jadi dia ditarifkan sebagai tindak balas kimia yang melibatkan pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Itulah tindak balas redox. Mana proses pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Orang bingung ni, apa benda lagi pengoksidaan dan penurunan ni? Nanti kita tengoklah apa benda yang dikatakan pengoksidaan dan apa benda yang dikatakan penurunan. Sekarang ni kita kena tahu dulu apa ada tindak balas redox, iaitu tindak balas kimia yang melibatkan pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Dalam satu tindak balas bahan kimia, contohlah dua bahan kimia, bahan A dan juga bahan B dicampurkan, ditindakbalaskan. Bentuk kedua-dua bahan tu bertindak balas A dan B. Dalam proses dia bertindak balas tu ada berlaku pengoksidaan dan penurunan. Kedua proses tu berlaku, itulah yang dipanggil sebagai tindak balas redox. Okey, ada orang baru masuk. Ini masuk sini. Okey. Okey. Kita kalau suara cikgu tiba-tiba hilang, rasanya tiada ni. Rasanya okeylah kan, setakat ni suara boleh didengarkan. Okey, so tindak balas redox. Okey, ini cerita tadi. Okey. Tindak balas redox pada asalnya dirujuk kepada tindak balas yang melibatkan oksigen. Pada asalnya, tindak balas redox ni merujuk kepada tindak balas yang melibatkan oksigen. Ada oksigen, bermaksud adalah tu tindak balas redox. Bila sebut tindak balas redox, adalah tu proses pengoksidaan dan penurunan berlaku. Gitulah. Okey. So ini dia. Tindak balas pengoksidaan dan penurunan. Okey. Penambahan atau kehilangan oksigen. Okey. Yalah, ada dua lah. Okay. Satu penambahan atau kehilangan oksigen, satu lagi penambahan atau kehilangan hidrogen. Okay. Kemudian pemindahan elektron, lepas tu perubahan nombor pengoksidaan. Okay. Kalau penambahan atau kehilangan oksigen, tidak balas pengoksidaan dan penurunan dia melibatkan pemindahan elektron, penambahan atau kehilangan hidrogen pula perubahan nombor pengoksidaan. Kita tengok satu lah apa yang dimaksudkan dengan apa ni, dengan rajah 1.1 ni. Pengoksidaan, penambahan atau kehilangan oksigen, tindak balas penurunan, penambahan atau kehilangan hidrogen. Begitu tu. Tindak balas pengoksidaan melibatkan pemindahan elektron, tindak balas penurunan, perubahan nombor pengoksidaan. Tengok dulu. Okey. Pengoksidaan dan penurunan dari segi penambahan oksigen dan kehilangan oksigen. Ada dua tadi kan. Satu, tindak balas pengoksidaan dan penurunan ni melibatkan penambahan atau kehilangan oksigen. Satu lagi, penambahan atau kehilangan hidrogen. So kita tengok. Pertama, penambahan dan kehilangan oksigen dahulu. Okey. Tindak balas pengoksidaan berlaku apabila suatu bahan tindak balas mengalami penambahan oksigen. Pengoksidaan kita tanyakan, apa benda pengoksidaan ni? Inilah dia. Tindak balas pengoksidaan berlaku apabila suatu bahan tindak balas mengalami penambahan oksigen. Tindak balas penurunan berlaku apabila suatu bahan tindak balas mengalami kehilangan oksigen. Itulah dia. Dapat tunjukkan kan? Tadi kamu tanya. Tindak balas redox ialah hasil tindak balas bahan yang melibatkan proses pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Kamu tanya, apa benda pengoksidaan dan penurunan ni? Ini dia. Pengoksidaan berlaku apabila satu bahan tindak balas mengalami penambahan oksigen, itu pengoksidaan. Manakala penurunan tindak balas yang berlaku pada satu bahan di mana dia mengalami kehilangan oksigen, itu penurunan, kehilangan oksigen. Okay. Jadi
pengertian tindak balas pengoksidaan dan penurunan diterangkan berdasarkan penambahan dan kehilangan oksigen. Jadi itulah pengertian tindak balas pengoksidaan dan penurunan ini diterangkan berdasarkan penambahan dan kehilangan oksigen. Penambahan oksigen, pengoksidaan lah. Pengurangan oksigen, penurunan lah. Turunlah dia, hilang. Kurang oksigen dia menurun lah. Bertambah oksigen dia, pengoksidaan. Tidak boleh dikata penambahan. Dia dipanggil pengoksidaan. Kalau oksigen bertambah, dia dipanggil pengoksidaan. Kalau oksigen berkurang, dia dipanggil sebagai penurunan. Okay. Ini dia. Contohlah. Okay. Dua bahan bertindak balas. Bahan kimia. Magnesium bertindak balas dengan karbon dioksida. Okay. Yang akan menghasilkan magnesium oksida plus karbon C. Okay. Jadi bahan yang dioksida, sudah apa kan? Apalah, saya ulang silakan. Bahan dioksidakan ialah magnesium. Okay. Magnesium. Ini mana? Ini magnesium. Kenapa dia dioksidakan? Kerana magnesium mengalami penambahan oksigen. Macam mana mau tahu dia mengalami penambahan oksigen? Tengok hasil tindak. Ini bahan bertindak balas di sebelah kiri. Yang ini hasil bahan setelah bertindak balas. Hasil dia lah setelah bertindak balas. Jadi kamu tengok. Sebelum dia bertindak balas, semasa dia bertindak balas, sebelum dia magnesium lah, sebelum dia bertindak balas, dia adalah magnesium dan juga karbon dioksida. Jadi semasa dia bertindak balas, dicampurkan kedua-dua ni, magnesium ni magnesium lah. Bila tengok hasil, ada oksigen di sini. Jadi bermaksud berlaku penambahan oksigen sudah. Apabila setelah orang selesai bertindak balas. Jadi dia adalah bahan yang dioksida. Soalan tanya, apakah bahan yang dioksidakan? Bahan yang dioksidakan ialah magnesium. Okay. Ataupun dalam kalau SPM punya cara menjawab, bila soalan tujuannya, apakah bahan yang dioksidakan? Jawapan kamu terus magnesium, terus tulis magnesium ya. Tidak payah lagi bahan yang dioksidakan ialah. Kita bukan menjawab soalan bahasa Melayu. No. Kita menjawab soalan scientific, sains, iaitu subjek kimia. Orang-orang sains bila disoal jawapan dia mesti straight to the point. Dia ada lagi muka lima bahan yang dioksidakan ialah bla 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 dia dah. Terus apakah bahan yang dioksidakan? Magnesium. Terus bagi jawapan tepat dan cepat. Tepat dan cepat. Itulah. Okey, jap. Okey. Jadi pasal setiap keluar slide, masuk slide, tengok kamu punya tu di Google Meet tu, ada yang baru masuk. So, kalau cikgu buka slide, cikgu tidak nampak apa yang berlaku di belakang dah. Cikgu tidak tahu. Harap dengar bunyi saja, bunyi alert bahawa ada orang mau masuk. Itulah. Dan begitu juga kalau cikgu bercakapnya, cikgu tidak tahu sama ada kamu dengar atau tidak. Make sure kalau kamu sudah ada masalah tidak dengar suara cikgu, kamu beritahulah. Okay. Kamu WhatsApp lah. Kan? Okay, jadi ini tadi magnesium. Bahan yang diturunkan, kamu tengoklah bahan yang diturunkan tadi, kita sudah tengok dia punya pengertian, penurunan, kehilangan oksigen. So kita tengok semasa bertindak balas ni sebelumlah. Semasa bertindak balas, karbon dioksida, ada oksigen. Selepas dia bertindak balas, hasil dia tinggal karbon sahaja, oksigen dia hilang. Jadi bila kehilangan oksigen bermaksud dia adalah proses penurunan. Jadi apakah bahan yang diturunkan? Karbon dioksida. Terus jawapan. Tiada lagi. Bahan yang diturunkan ialah karbon. Tiada lagi. Terus direct. CO2. Karbon dioksida. Itu orang sains punya cara menjawab. Terus direct. Tiada pusing-pusing macam keling. Tiada. Terus direct. Jawapan. Jadi orang yang dapat jawapan pun terus faham, terus tahu. Terus senang hatilah. Senanglah terjadi kan. Terus tahu. Okey. Ini jawapannya. Tidak ada lagi mau pusing-pusing cerita sana. Okey. Kemudian, soalan boleh tanya lagi. Apakah ejen pengoksidaan? Ejen pengoksidaan. Ini ada agak mengelirukan sikit. Jadi kena hati-hati. Faham betul. Okay. Ejen pengoksidaan. Karbon dioksida kata sini. Karbon dioksida telah mengoksidakan magnesium. Okay. Karbon dioksida telah mengoksidakan magnesium. Okay. Ejen pengoksidaan. Maksud dari sini ejen pengoksidaan ni unsur ataupun bahan. Bahan apakah?
Unsur yang manakah yang menjadi ejen pengoksidaan, yang mengoksidakan unsur lain? Kita tahu tadi pengoksidaan ialah penambahan oksigen. Penambahan oksigen. Dan penambahan oksigen ini berlaku kepada bahan yang telah dioksidakan. Contohnya sekarang magnesium. Magnesium tidak oksigen. Tapi selepas bertindak balas, jadi dia magnesium oksida. Dia dapat bertambah dia punya oksigen. Jadi dia adalah bahan yang dioksidakan. Apakah ejen yang mengoksidakan magnesium? Jadi ejen yang mengoksidakan ialah karbon dioksida. Ialah karbon dioksida. Okey. Sebab oksigen ni, magnesium ni mendapat oksigen daripada unsur karbon dioksida. Karbon dioksida ni yang memberikan oksigen kepada magnesium. Jadi dia adalah ejen. Okey, ejen. Macam contoh senanglah kehidupan harian kan. Kamu ni berjual barang. Okay, kamu ni adalah ejen apa? Ejen apa sekarang barang yang apa? Yang viral. Contohlah anulah apa? Essential oil. Sekarang kita tengok macam ramai betul guru-guru lah terutamanya. Yang living tu kan. Ada segala diffuser, burung hantu lah, apa benda semua tu kan. Jadi kamu ni customer, contohlah kata mau beli tu essential oil, EO lah, EO lemon lah contoh, minyak tu, okay, mau beli EO. Jadi kamu tidak tahu di mana mau dapat. Jadi kamu cari ejen dia, siapa yang mengedarkan EO lemon tersebut. Kamu carilah di sekolah siapa ejen YL yang living. Kamu cari ejen dia cikgu ni, cikgu apa? Taklah cikgu Nazli lah pun. Cikgu Nazli kan dia punya ejen. Okay, jadi cikgu Nazli merupakan ejen yang menjual EO lemon, essential oil lemon yang kamu mau beli. Kamu pula adalah pengguna yang dioksidakan lah, perumpamaan yang dioksidakan. So kamu menerima barang tu, menerima essential oil tu. Cikgu Nazli adalah ejen yang mengedarkan barang tu. Macam itulah maksudnya. Jadi macam contoh ni, begitulah. Karbon dioksida ni adalah ejen yang membekalkan oksigen kepada magnesium tadi. Jadi dia ada ejen. Kemudian ejen penurunan pula magnesium lah. Okay? Sebab magnesium merupakan ejen yang menyebabkan karbon dioksida tadi itu kehilangan oksigen dia. Karbon dioksida punya oksigen telah diambil oleh magnesium. Jadi magnesium adalah ejen penurunan. Dia yang menyebabkan maksudnya kalau dari segi ejen penurunan, kalau kamu jadi pengguna, kamu sudah dapat itu essential oil lemon daripada Cikgu Nazli. Bermaksud kamu pula adalah ejen penurunan. Barang jualan Cikgu Nazli tadi itu, essential oil itu telah kurang, diambil, kamu telah ambil. Jadi Cikgu Nazli sudah kehilangan dia punya EO. Jadi dia menjadi bahan yang diturunkan. Cikgu Nazli bahan yang diturunkan sebab dia hilang dia punya barang jualan. Kamu pula adalah ejen kerana kamu ambil dia punya barang dari barang jualan. Kamu adalah ejen penurunan. Itulah contohlah. Jadi dalam konteks kimia ni, inilah unsur dia. Unsur ejen penurunan adalah magnesium. Kerana magnesium telah menurunkan karbon dioksida. Oksigen daripada karbon tadi ni, karbon dioksida ni telah diambil oleh magnesium. Okey? Clear kan? Senang itu, faham? Okey. Okay. Ini bermaksud di sini yalah. Okay. So, satu lagi, pengoksidaan dan penurunan dari segi penambahan dan kehilangan hidrogen. Tadi oksigen, sekarang hidrogen pula. Okay. Ahli kimia memperluas pengertian pengoksidaan dan penurunan kepada sebatian yang bertindak balas dengan hidrogen atau bahan tidak balas yang mengandungi hidrogen. Okay, benda yang dengan hidrogen atau bahan tidak balas yang mengandungi hidrogen. Okay, diorang perluaskan lagi lah kajian diorang untuk pengoksidaan dan penurunan ni pada sebatian yang bertindak balas dengan hidrogen, okay, bertindak balas dengan hidrogen ataupun bahan tidak balas yang mengandungi unsur hidrogen di dalamnya, molekul. Okay. Kita tengok. Pengertian tidak balas pengoksidaan dan penurunan diterangkan berdasarkan kehilangan dan penambahan hidrogen. Jadi kurang juga lah tadi. Macam oksigen tadi. Okay. So,
Tidak balas pengoksidaan berlaku apabila suatu bahan tidak balas mengalami kehilangan hidrogen. Ini pengoksidaan. Berbalik dengan pengoksidaan pengoksidaan dari segi penambahan dan kehilangan oksigen. Pengoksidaan dan penurunan dari segi penambahan dan kehilangan oksigen. Penambahan oksigen ialah pengoksidaan. Kehilangan oksigen ialah penurunan. Itu dari segi kehilangan dan penambahan oksigen. Okay? Pengoksidaan. Kalau pengoksidaan dan penurunan dari segi penambahan dan kehilangan hidrogen pula, tindak balas pengoksidaan berlaku apabila suatu bahan tidak balas mengalami kehilangan hidrogen. Dia berlawanan dengan yang kalau oksigen tadi. Okay? Berlawanan. Untuk hidrogen, pengoksidaan berlaku apabila satu bahan tidak balas mengalami kehilangan hidrogen. Itu pengoksidaan. Dan penurunan pula berlaku apabila satu bahan tidak balas mengalami penambahan hidrogen. Ingat, kita ingat salah satu sajalah. Jadi ingat, kalau kamu pilih untuk mengingat pengoksidaan dan penurunan dari segi penambahan oksigen dan kehilangan oksigen, itulah yang kamu ingat. Bila ditanya pasal hidrogen pula, dia berlawanan dengan yang oksigen tadi. Okey. Harap kamu dapat tangkaplah apa yang saya sampaikan itu. Okay? Jadi untuk pengoksidaan dan penurunan dari segi penambahan dan kehilangan hidrogen, bagi tindak balas pengoksidaan, kehilangan hidrogen merupakan pengoksidaan. Manakala penambahan hidrogen merupakan penurunan. Itu dah perbezaannya. Okay? Harap kamu nampak. Okay. Contohnya lah. Okey. Sama juga contoh dia pakai bahan yang digunakan, magnesium bertindak balas dengan karbon dioksida. Okey, hasilnya magnesium oksida dengan karbon. Okey, sekarang ini oksigen. Okey, ini oksigen masih sama. Dapat lain. Oh, salah contoh ini. Okey. Sepatutnya hidrogen. Ini contoh oksigen. Cuba tengok buku teks kamu. Nanti teks. Digital, kimia, mari. Ini apa? Kacau contoh tadi. Apa contoh oksigen ini tadi? Mana tak begitu nggak tahu. Semua masuk. Okay. Mana kita dulu teks tu. Aduh, kacau betul lah. Where is it?
Teman-teman. Ya, ada delay sikit. Gangguan gara-gara contoh tadi ya. Macam mana boleh salah tak contoh dah. Aduh. Wih, 12 orang ya. Mana yang lain? KP gitu kan. Tidak boleh rentas daerah. Jadi agak ada sekatan lah kan di dalam talian kan. Orang dah dapat lepas. Ada surat lepasan. Jadi dah dapat sampai masuk kelas. Sandi kan. Okay. Ada tak? Yang bagi? Sudah. Ya ini. Betul. Ada yang bagi. Apa ni? Tidak dapat nama tadi. Okay, ada contoh. Kamu tengok dalam buku teks tu. Aku punya buku teks baru download pula. Aduh, mana itu simpan. Okay, dalam contoh kamu tengok dalam buku teks tu. Contoh hidrogen sulfida tu. Hidrogen sulfida ni baru betul contoh dia. Macam mana salah contoh juga bagi dalam slide ni. Temis lah tu. Okay, dia bertindak balas dengan klorin ni. Klorin. Okey, dia akan menghasilkan sulfur dan HCl, hidrogen klorida, asid hidroklorik. Okey. Jadi kalau kamu tengok buku teks tu, teks digital. Okey. Pengoksidaan dari segi kehilangan dan penambahan hidrogen. Untuk pengoksidaan bermaksud dia akan mengalami kehilangan hidrogen. So kamu tengok apakah bahan yang dioksidakan. Jadi pengoksidaan untuk gas hidrogen dia mesti kehilangan hidrogen. So kamu tengok persamaan kimia tu. Unsur yang ada hidrogen ialah hidrogen sulfida. Okey. Jadi untuk pengoksidaan dari segi kehilangan dan penambahan hidrogen, pengoksidaan dia mesti kehilangan hidrogen. So hidrogen sulfida lah merupakan bahan yang dioksidakan sebab dia kehilangan hidrogen. Asalnya dia adalah hidrogen sulfida. Bila dia bertindak balas dengan klorin, dia menjadi sulfur sahaja. Hidrogen dia hilang. So dia mengalami pengoksidaan dari segi kehilangan hidrogen. Okay. Kemudian bahan yang diturunkan. Okey, bahan yang diturunkan pula dari segi kehilangan penambahan hidrogen. Untuk penurunan dia mesti berlaku pertambahan hidrogen. Berlaku pertambahan hidrogen. So, kalau kamu tengok samaan tu, penurunan berlaku pada klorin. Asalnya dia tiada hidrogen. Tapi bila dia bertindak balas dengan hidrogen sulfida, dia menjadi hidrogen klorida ataupun asid hidroklorik. Nama dia lain, nama sebutan lain dia lah asid hidroklorik ataupun hidrogen klorida. Klorin tu bertambah molekul dia, atom hidrogen masuk dalam klorin. Okey. Jadi dia adalah bahan yang diturunkan. Kemudian ejen pengoksidaan. Ejen pengoksidaan, apakah ejen yang menyebabkan sulfur tadi tu ataupun hidrogen sulfida tu dioksidakan? Apakah ejen pengoksidaan? Jadi ejen pengoksidaan dia ialah klorin. Okey, telah mengoksidakan hidrogen sulfida. Kenapa klorin? Sebab klorin telah mengambil unsur hidrogen daripada molekul hidrogen sulfida tadi. Okay. Atom hidrogen daripada hidrogen sulfida diambil oleh klorin. Jadi dia tinggal sulfur. Jadi ejen pengoksidaan untuk gas hidrogen ialah klorin, manakala ejen penurunan
untuk gas hidrogen ni ialah hidrogen sulfida. Sebab apa hidrogen sulfida? Sebab dia adalah ejen yang membekalkan unsur atom hidrogen kepada klorin tadi. Okay. Jadi dia adalah ejen penurunan. Okay. Dia yang bekalkan unsur hidrogen. Okay. Itu contohnya tadi. Setelah itu termiss pula kan. Salah contoh, dia tersalah masuk. Dia salah masuk contoh. Tak apa-apa. Jadi artinya yang penting ada buku teks. That's why lah juga kata tadi. Mesti ada buku teks untuk kita refer in case kalau ada miss apa-apa. Sebab kita memang refer bulat-bulat daripada buku teks. Dan ini tersalah ambil contoh kan. Okay. So clear? Yang penting untuk pengoksidaan dan penurunan dari segi kehilangan dan penambahan hidrogen, dia adalah berlawanan. Berlawanan dengan oksigen. Okay. Betul? Sambung lagi. Pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron. Okay. Dari segi pemindahan elektron. Tadi dari segi penambahan dan kehilangan oksigen, lepas tu dari segi penambahan dan kehilangan hidrogen. Sekarang pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron. Okay. Jadi pembakaran magnesium dalam oksigen menghasilkan magnesium oksida. Magnesium oksida ialah sebatian ion yang terbentuk apabila elektron dipindahkan daripada logam kepada bukan logam. Okay. Magnesium adalah logam. Okay. Magnesium. Manakala oksigen bukan logam, dia adalah dalam bentuk apa? Gas. Okay, jadi inilah dia kata. Sebatian ion yang terbentuk apabila elektron dipindahkan daripada logam bukan logam. Asal tindak balas adalah inilah. Masa orang bertindak balas, masa dua bahan yang ditindak balaskan. Magnesium adalah logam dan oksigen adalah gas. Jadi satu logam dan satu lagi bukan logam. Jadi bila dia orang bertindak balas, sebatian ion akan terhasil. Okay. Inilah magnesium oksida. Ialah sebatian ion yang terbentuk apabila elektron dipindahkan daripada logam. Logamnya ada elektron, jadi dipindahkan kepada bukan logam. Pindah kepada bukan logam, gas. Jadi dia adalah sebatian ion. Okay. Pemindahan elektron. Jadi pengertian tidak balas pengoksidaan dan penurunan diterangkan berdasarkan pemindahan elektron. Jadi kita terangkan berdasarkan kehilangan dan penambahan oksigen dan juga kehilangan dan penambahan hidrogen. Kita mau terangkan proses pengoksidaan dan penurunan. Sekarang pula kita mau terangkan proses pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron. Bagaimana pemindahan elektron boleh berlaku? Dia boleh berlaku apabila ion dipindahkan, ion elektron lah dipindahkan daripada logam kepada bukan logam. Okay. Tindak balas pengoksidaan berlaku apabila satu bahan tidak balas kehilangan elektron. Pengoksidaan berlaku apabila satu bahan tidak balas kehilangan elektron. Itu pengoksidaan dari segi kehilangan elektron. Okay. Dari segi pemindahan elektron. Okay. Jadi pengoksidaan adalah kehilangan elektron. Penurunan pula ialah menerima elektron. Ini kita mau terangkan proses pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron. Macam mana kita mau kenal pasti sama ada proses itu pengoksidaan ataupun proses itu penurunan. Jadi kita mau kenal pasti ialah dengan melihat kalau bahan itu kehilangan elektron, dia adalah pengoksidaan. Kalau bahan itu menerima elektron, elektron dia bertambah, itu adalah penurunan. Okay. Bukan semua tindak balas redox dapat diterangkan berdasarkan penambahan dan kehilangan oksigen atau hidrogen. Tadi kan kita tahu awal tadi. Tidak semua boleh diterangkan dengan menggunakan penambahan kehilangan oksigen ataupun hidrogen. Jadi sejak penemuan elektron oleh J.J. Thomson pada tahun 97-87, ahli kimia mula menggunakan konsep pemindahan elektron untuk menerangkan tindak balas redox. Okey. Dalam inilah elektron, ada wujud elektron. Okey, dalam struktur atom itu ada elektron. Jadi mereka mula menerangkan proses tindak balas redox itu, penurunan dan pengoksidaan.
dengan menggunakan konsep pemindahan elektron. Okay. Banyak tindak balas redox dapat diterangkan dengan menggunakan konsep pemindahan elektron. Okay. Ini contoh dia. Setengah persamaan tindak balas pengoksidaan. Okay. Setengah persamaan tindak balas pengoksidaan. Magnesium, logam, dia adalah ion. Okay. Ada elektron di sana. Okay. Magnesium 2 positif. Okay. Kemudian setengah persamaan tindak balas penurunan. Oksigen, gas. Okay. Dia akan menerima elektron. Kenapa 4? Okay. Kenapa 4? Sini ada 2. Ini ion 2. Okay. Jadi bila dia terima, dia jadi 4. Okay. Kemudian persamaan dia kena simbang. Inilah ada apa ni? Macam persamaan kimia. Persamaan kimia ni dia mesti seimbang kiri dan kanan. Okay. Tak tahu lah kalau dalam topik ni, syllabus form 4 ni ada nanti tentang persamaan kimia. Macam mana mau seimbangkan persamaan kimia. Apapun dia dalam form 4. Pasti lah kalau ada dalam form 4, pasal kita ulang kaji nanti balik. Okay. Jadi ini, oksigen plus 4 elektron dan menerima 4 elektron. Jadi 2 mol atom ion oksigen. 2 ion. Dia sebut ion, dia ada charge lah tu. Dia elektron. Okay. Okay, tengok dulu. Bahan dioksidakan. Magnesium sekejap ya. Atom magnesium kehilangan elektron. Yalah, jadi magnesium. Misalnya dia ion, 2 positif. Okay, dia buang 2 elektron. Okay, dia buang 2. Okay, dia add. Ini ada di sini. Mana ada sini? Main tadi. Magnesium. Dia. Magnesium. Okay, ion magnesium pindah kepada oksigen. Jadi persamaan setengah, kena tulis persamaan setengah lah. Ambil, kasih keluar tu magnesium. Okay. Kalau macam tadi yang penambahan dan kehilangan oksigen dan penambahan kehilangan hidrogen, tidak perlu ni persamaan setengah. Terus saja direct daripada persamaan utama tadi tu kita boleh nampak juga kan, ada yang bertambah oksigen, ada yang hilangan oksigen, ada yang bertambah hidrogen, ada yang hilang hidrogen. Terus kita boleh detect. Yang ini kita kena keluarkan magnesium. Jadi asalnya dia magnesium plus oksigen, jadi MgO plus apa tadi? Magnesium, oksigen, MgO plus apa tadi? Alah. Tu O. Okay. Ini persamaan dia asal ya. Mg plus O, MgO. Okay. Jadi untuk dari segi pemindahan elektron, kita kena keluarkan. Jadikan dia setengah persamaan tindak balas pengoksidaan. Magnesium, okay, anak panah, kita tahu ion dia 2 positif, plus, ini kita kena tentukan sendirilah, tengok ni. Ini 2 positif, jadi maksud kita akan keluarkan 2 E, elektron. Kemudian persamaan, setengah persamaan tindak balas penurunan, oksigen, dia akan menerima elektron. Okay. Asalnya dia jadi beginilah. Okay, dia akan terima 2 elektron di sini. Cuma kita mau seimbangkan dia. Mau seimbangkan persamaan ini, that's why lah tambah dengan 4 elektron di depan. Okay. Okey, kita tulis ni. Asal dia ya. Asal dia okey, oksigen. Maksudnya dia dapat 2 ion. Ion. Elektron kan dia terima. Okey. Okey, ke mana ni? Kita lupa ni kan. Ini sebesar ini 2 ion.
Dia mesti seimbangkan. Okey, sini ada 2 oksigen, sini 1. Ini ion ya, ion. Ion negatif 2 elektron. Sini ada 2. Tidak seimbang, sini 1 oksigen dia. Ion oksigen dia 1, sini 2. Jadi kena seimbangkan. Jadi untuk seimbangkan kena tambah tak sini 2. Jadi sama sudah. Sini 2 biji oksigen, di sini ada 2 sudah. 2 biji oksigen sudah. Asalnya tadi 1 kan? Asalnya tadi 1. Ini tiada ni. Asalnya 1, okey. Jadi dalam persamaan yang ini tidak seimbang, ini setengah persamaan tindak balas penurunan. Okey. Ini tidak masalah lah. Ini kita tahu, memang kita tahu sudah dia punya ni. Mg12 daripada siri elektrokimia. Okey. Jadi kamu tengoklah nanti ada di depan punya bahagian ni. Okey. Logam, susunan logam dalam jadual berkala. Okey, jadi yang ini dia belum seimbang. Yang ini ada 2 atom oksigen, yang ini ada 1 ion oksigen. Jadi untuk seimbangkan, kamu kena letakkan di sini 2. Jadi sama sudah. 2 atom oksigen, 2. Tapi sekarang masalahnya di sini ada, ini kena darab ini, 4 ion sudah. Ini tiada. Jadi untuk seimbangkan dia, kamu tambah sendiri lah. 4 elektron. Jadi ya, seimbang. Okay. Jadi akhirnya dia akan jadi yang ini. Okay, 2 mol ion oksigen. 2 mol ion oksigen. Okey. Jadi itu macam mana datang tengah persamaan tindak balas penurunan ni. Okey, jadi bahan yang dioksidakan, magnesium. Atom magnesium kehilangan elektron, betul. Dia asalnya dia ion 2 positif. Jadi dia buang 2 elektron. Okey. Kemudian bahan yang diturunkan oksigen. Okey. Molekul oksigen menerima elektron, asalnya dia oksigen saja, oksigen, dia akan terima elektron menjadi 2 mol ion oksigen, dia terima 2 elektron sini. Okay. Kemudian agen pengoksidaan ialah penerima elektron. Jadi oksigen lah dia yang menerima elektron, jadi dia adalah agen pengoksidaan. Okay, dia menerima elektron, jadi dia agen pengoksidaan. Agen penurunan magnesium. Magnesium ialah penderma elektron. Agen penurunan, dia buang elektron dia, jadi dia adalah agen penurunan. Okey, jadi kalau kamu tengok sini persamaan, jadi dia telah seimbangkan ni. Asalnya dia adalah ion, dia 2 positif. Okey, jadi dia buang dia punya elektron. Okay. Kenapa dia buang elektron? Untuk membentuk inilah 2 positif. Bila asalnya dia magnesium ni neutral lah, kosong, tiada apa-apa ni, tiada ion, tiada charge. Okey. Macam mana dia boleh tiada charge? Yang inilah asalnya dia. Okey. Ion positif. Okey. 2 elektron. Okey. Jadi maksudnya bila ada 2 elektron sini pula 2, maksud dia di sini 2 elektron yang ini dibuang. Bila elektron keluar dibuang, bermaksud positif yang lebih. Ion positif, 2 positif. Bila ni bergabung 2, artinya dia jadi yang ini. Dia neutral. Itu maksud dia. Tengah persamaan tidak balas pengoksidaan, asalnya yang neutral, magnesium neutral. Okay, tiada charge. Macam mana dia boleh ada charge? Iaitu proses yang ini. Macam mana dia boleh, macam mana dia membentuk magnesium yang neutral. Asalnya daripada proses yang ini. Okay. Ion, asalnya magnesium ni ion dalam bentuk ion logam. Daripada jadual berkala, orang boleh tahulah. Okay. Magnesium 2 positif. Okay. Plus 2 elektron. Bila ini ada 2 ni bergabung, dia akan membentuk yang ini. Dia neutral. Ini satu negatif, satu positif. Tolak lah kan, dia neutral lah balik. Okay. Jadi dalam kes pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron, yang elektron yang ini pindah pergi sini. Okay. Jadi dia
oksigen akan menerima elektron. Bila dia menerima elektron, bermaksud dia adalah dia menerima elektron, dia adalah penurunan. Saya kata tadi. Tengok saya tu confuse lah. Bila menerima elektron, penurunan lah kan? Betul lah. Okay. Menerima elektron, dia adalah proses penurunan. Dia menerima elektron. Okay. Kehilangan elektron, dia adalah proses pengoksidaan magnesium lah. Jadi kalau ditanya apakah bahan yang dioksidakan, magnesium lah, sebab magnesium yang menerima elektron dia. Apakah bahan yang diturunkan? Oksigen lah, sebab oksigen yang menerima elektron. Apakah agen pengoksidaan? Agen pengoksidaan, oksigen lah, sebab dia yang menerima elektron. Okay. Nah, kalau agen penurunan, magnesium, sebab magnesium penerima elektron. Okay. Yang ini kalau yang ini dia lebih kepada direct lah. Direct. Kalau macam yang pengoksidaan dan penurunan dari segi penambahan dan kehilangan oksigen ataupun penambahan atau kehilangan hidrogen, dia punya agen tu macam berlawanan kan. Jadi agen. Okay. Kalau yang ini dia sama. Kalau kehilangan elektron, bermaksud dia adalah agen penurunan. Sebab dia terima, dia buang. Jadi dia agen penurunan. Kalau dia menerima elektron, dia agen pengoksidaan. Kamu refer balik tengok, bandingkan dia macam mana. Ini katakan agen pengoksidaan dan agen penurunan dari segi pemindahan elektron. Macam dia terbalik dengan yang dari segi penambahan hilang oksigen. Okey. Apa ni? Okey. Susunan radar untuk menyiasat pemindahan elektron pada satu jarak. Ini contoh eksperimen yang dibuatlah. Okay, ada larutan karbon, ada larutan ferrum sulfat, okay, agen penurunan, larutan kalium manganat, agen pengoksidaan. Okay. Ni. Okay. Daripada ni semua ni, ion ferrum, okay, ion ferrum 2+, membebaskan elektron untuk menjadi ion ferrum 3+. Okay. Ni larutan hijau. Larutan ion ferrum, dia akan menjadi ferrum 3+. Okay, ion lah. Okay, dia bebaskan elektron. Okay, bila dia bebaskan lagi elektron, bermaksud asalnya 2+. Dia keluarkan lagi elektron, dia buang lagi elektron. Bertambahlah plusnya, jadi 3+ lah. Itu maksudnya. Okay, dia buang lagi elektron. Okay. Jadi larutan bertukar jadi warna perang. Itu agen penurunan. Larutan ferrum sulfat. Kemudian agen pengoksidaan larutan kalium manganat. Okay. Dia menerima elektron menjadi ion mangan. Okay, 2+. Okay, kalium manganat. Larutan kalium manganat, larutan ungu. Okay. Okay, plus 8 mol hidrogen. Okay, dia terima elektron. Okay. Lepas tu, larutan tidak berwarna. Dia terima elektron bermaksud asalnya ke mana ni? Okey, tengok punya penerangan ni. Okey. Menulis setengah persamaan pengoksidan. Dia agak rumit lah untuk yang menerangkan konsep pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron, dia agak rumit sikit. Kena teliti, kena slowly lah buat. First, kena tulis persamaan setengah dulu. Menulis setengah persamaan pengoksidaan. Okay, tulis bahan tidak balas dan hasil tidak balas. Tulislah. Okay. Ini kamu dapat daripada soalan lah, daripada gambar rajah tadi, eksperimen. Ferrum 2+, warna dia hijau. Dan dia menjadi ferrum 3+, warna dia perang. Okay, tulis dulu. Kemudian, langkah kedua, tambah elektron pada bahagian cas positif yang lebih banyak supaya jumlah cas seimbang. Okay. Okay. Ferrum 2+. Sini 3. Okay. Sekarang kita mau supaya dia seimbang. Tambah elektron pada bahagian cas positif yang lebih banyak. Okay. Tambah elektron. Ini pada cas positif yang lebih banyak. Cas positif yang lebih banyak ni F13. Okay. Jadi sekarang kita mesti imbangkan ini persamaan. Jadi kita tambah elektron. Kita tambah. Jadi cas 13 tambahkan dengan elektron. Simple matematik, kamu akan dapat 12. Jadi dia akan sama dengan yang sebelah. Nampak tu? Ini
ini memang 12. Jadi untuk kita seimbangkan persamaan tu, ingat kimia punya persamaan mesti mau diseimbangkan, kiri dan kanan mesti sama. Jadi inilah ni. Tengah persamaan pengoksidaan, kamu buat ferrum 12 akan menghasilkan ferrum 13. Jadi kamu kena tambah elektron pada bahan yang mempunyai charge positif yang lebih banyak. Inilah sebelah kanan. Jadi kamu dapat seimbangkan juga. Sama. Okey. Kemudian itu tadi pengoksidaan. Okey. Dia dalam sini kamu tambah elektron kan. Jadi maksud dari sini ferrum ni dia buang elektron lah maksud dia. Bagaimana kita mau jelaskan? Okey, asalnya ferrum ni 12. Okey, 12 positif, ion positif. Bila kamu buang elektron, elektron ni negatif. Bila kamu buang elektron, contohnya satu elektron bermaksud nilai positif akan bertambah. Okey, akan bertambah. Kamu buang, keluarkan charge negatif. Jadi 2+ tadi ni akan menjadi 3+. Sebab kamu buang kamu punya elektron. Okey. Jadi sekarang ni menulis tengah persamaan pengoksidaan, actually dia mau tunjukkan unsur yang manakah akan dioksidakan melalui pengoksidaan. Macam mana kita mau tahu? Ialah dengan menyeimbangkan ni persamaan tadi. Kita seimbangkan persamaan ni. Baru kita nampak sama ada dia buang elektron ataupun terima elektron. Jadi dalam kes ini dia buang elektron daripada yang ini untuk mendapatkan nilai, mendapatkan yang ini tadi. Asal. Okay. Tapi dalam penerangan yang ini kata tambah elektron pada bahagian charge positif yang lebih banyak ni. Kenapa tambah elektron? Sebab bila kamu tambah dia akan jadi 2 positif. Sebab sini 3 positif. Tambah 1 elektron dia akan jadi 2 positif untuk dapatkan semula yang asal ni tadi. Tapi untuk kita menerangkan pengoksidaan, kita nampak sudah bahawa ferrum tadi ni dia buang elektron. Dia dermakan dia punya elektron. Okay? Actually lah dia punya hakikat ataupun apa yang berlaku dalam proses tu. Dia buang elektron. Itu adalah pengoksidaan, kehilangan elektron. Okay? Pengoksidaan itu kehilangan elektron. Kemudian penurunan pula, tulis bahan tidak balas, okay. Manganat tadi, oksigen, manganat. Okay. Bertindak balas dengan hidrogen, okay. Kamu akan dapat mangan. Okay, tulis dulu. Kemudian baru kamu seimbangkan bilangan atom setiap unsur. Okay, tengoklah dari kiri dan kanan, dia mesti seimbang, mesti sama. Asalnya kalau kamu tengok di sini ion mangan, okey, mangan, sini mangan. Okey. Ion hidrogen. Ini ada hidrogen. Di sini tidak ada hidrogen. Bermaksud tidak seimbang. Jadi kamu kena seimbangkan supaya kiri dan kanan seimbang. Ada benda. Jadi sekarang mangan seimbanglah sama satu mol. Satu atom. Okey, cuma ion lah, ion positif. Okey. Kemudian oksigen ada 4 biji, 4 oksigen. Tapi dalam semasa tidak balas tu tidak seimbang, tiada di sebelah kanan dia ada oksigen. Jadi kamu kena seimbangkan, make sure ada oksigen juga. Begitu juga dengan hidrogen. Ini tiada, jadi kena tambah ni lah, tambah, tulis dulu H dengan O. Okey. Right. Yang ini dia terus selesaikan. Dalam keadaan berasid tidak balas menghasilkan air. Itu teori, konsep, fakta. Dalam keadaan berasid, aqueous lah. Aqueous ni berasid kan. Okay. Tidak balas akan menghasilkan air. Itu set dalam kepala otak. Sebab asalnya, nampak ni? Tiada. Kan? Dan tidak seimbang. Jadi, tengok yang ini, dia punya teori. Fakta dia. Bila tidak balas berasid, dalam keadaan berasid, aqueous ni, tidak balas mesti akan menghasilkan air. Jadi H2O. Tulis sudahlah H2O. Okey. So, kita sudah tahu itu H2O. Seimbangkanlah dia. Di sebelah ada 8 hidrogen.
Sini baru 2. Macam mana mau dapat 8? Darablah 2 darab berapa dapat 8? Tambahlah di sini 4 di depan. 4 kali 2 8, seimbang sudah. Oksigen pula. Oksigen di sini ada 4. Nampak ni depan ni 4. Di sini sudah kamu letak 4, automatically 4 mol oksigen, seimbang sudah, settle. Dan tu cara menseimbangkan persamaan kimia. Okey? Kena buat perlahan-lahan, teliti. Jangan sampai tersilap. Jadi sini sudah seimbang. Jadi kamu nampak sudah bahawa mangan, unsur mangan ni yang menerima elektron. Okey. Okey, 2 positif. Okey, yalah. Dia terima materi. Ada 11 sudah. Okey, tadi yalah, terima elektron. 1 elektron. Okey. Apa lagi? Jadi dalam belum selesai lagi, masih lagi dalam mana ni? Dalam proses. Dalam keadaan reaksi tidak balas dengan air, okey, ini sambungannya tadi. Okey. Hitung jumlah cas bahan tidak balas dan hasil tidak balas. Ni. Ini cas tadi ni 1, nampak ni. Dapat 1 ni negatif 1. Yang ini pula positif 8 ni, positif ni 8. Okey. Yang ini pula positif 2, dapatnya tulis cas dia. Yang ini tiada cas, jadi kosong. Jumlah cas sebelah kanan 7, jumlah cas sebelah kiri 2. Tidak seimbang. Okay, jumlah cas. Okay. Jadi kita mesti sentiasa seimbangkannya. Ditambah elektron pada bahagian cas positif yang lebih banyak supaya jumlah cas seimbang. Tambah elektron pada bahagian cas positif yang lebih banyak. Mana cas positif yang lebih banyak? Di sini 7 plus kan? Ini 2 kecil. Jadi di sini yang kamu tambah elektron. Okey. Jadi macam mana mau tambah supaya dia seimbang? Di sebelah sini 2 plus. Jadi berapa elektron yang kamu perlu tambah supaya dia dapat 2 plus? Iaitu 5 elektron lah. Okay, 5 elektron. Maksudnya tolak 5 lah. Tadi ni 7. 7 tolak 5. Kamu akan dapat 2. Kan? Negatif. Okay, seimbang. So bermaksud mangan mengalami proses penurunan sebab dia menerima elektron. Itu cara dia explain dia lah. Okay. Dia untuk teorem, inilah bilangan elektron pada persamaan. Okay, satu dengan sudah sama. Okay, lepas tu jumlahkan persamaan 1 dan 2. Okay. Oh, ini dah simbangkanlah persamaan tadi, persamaan ion tadi. Tadi buat setengah persamaan. Sekarang dia mau kasih komplit suatu persamaan. Okay. Setengah persamaan tadi yang untuk teorem tadi ini, okay, yang awal-awal tadi. Kemudian yang ini penurunan. Okay, kita sudah dapat tadi. Jadi bilangan elektron pada persamaan 1 dan 2 mestilah sama. Bilangan elektron 1 dan 2. Yang pertama ni dengan yang kedua ni mesti sama. Sekarang ini bilangan elektron 1, yang satu lagi 5. Okay, jadi tidak sama. Jadi mesti kasih sama. Okey, jadi jumlahkan persamaan 1 dan 2. Jadi persamaan 1 tadi tu kamu kena darab 5 supaya sama dia punya bilangan elektron. Ini macam matematik sudah ni. Okay, jadi sama darabkan dengan 5. Sama sudah kan 5 elektron. Okey, jadi lepas tu jumlahkan persamaan 1 dan 2. Tambah kedua-dua ni. Jadi 5 ni sudah darab 5 tadi. Asalnya ferrum saja. Bila kamu sudah darab 5, jadi 5 ferrum lah. 5 ion ferrum. Okey. Plus ini dah, ini tidak darab 5 ya. 8. Ini sudah potong tadi 5 dengan sama ya. Dia kasih terus tulis dalam satu baris. 5 ferrum plus ini apa? Ini sebelah kiri dengan kiri lah, kiri dengan kiri, kanan dengan kanan. Okay. Jadi 5 ferrum plus M mangan oksida dalam hidrogen, 5 elektron. Yang sebelah kanan 5 ferrum ni plus 5 elektron plus yang ini. Lepas tu potong mana yang boleh potong. Okey, kamu akan dapat jawapan hasil terakhir taman ionnya 5 ferrum plus mangan oksida dari mangan 8 hidrogen. Masukkan 5 ferrum plus inilah dia jawapan akhir dia. Agak rumit sikit untuk menerangkan pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron. Okey. Jadi inilah ejen pengoksidaannya. Banyak.
kena buat satu-satu. Okay. Setengah persamaan tadi kita sudah buat, dah kira lah tadi. Setengah persamaan. Okay. Kalem dikromat, potesif. Contoh, ya ini contoh ejen, bukan daripada soalan tadi, contoh tadi bukan, ini contoh ejen pengoksidaan. Okay, ejen pengoksidaan antaranya kalium manganat, kalium dikromat, air klorin, air bromin, ferrum, hidrogen peroksida. Jadi ini dia sudah bagi siap-siap. Dia punya setengah persamaan. Tidak payah lagi membuat satu-satu muka cari seimbang semua. Kalau kamu dapat ingat, lagi bagus lagi cepat kamu punya kerja ejen pengoksidaan. Ini dia punya setengah persamaan. Okay. Tapi kalau kamu macam susah mau ingat, kamu cuba fahamkanlah kaedah macam mana mau selesaikan setengah persamaan daripada contoh-contoh tadi. Okay. Okay, ini pula ejen penurunan. Ini contoh dia. Jadi kalau kamu dapat ingat, dia punya setengah persamaan, jadi kamu terus tulis saja terus, lagi cepat. Kan ni. Kalau kamu tidak boleh ingat, kamu kena fahamkan tadi teknik macam mana mau dapatkan setengah persamaan ion tadi untuk pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron. Okay, kena fahamkanlah. Kalau kamu sukar untuk faham ataupun mau cepat, ingat ni ejen penurunan, contoh-contoh ejen penurunan, dan ini setengah persamaan dia. Okay. Dari segi nombor pengoksidaan, ini alamak habis masa. Okey, dengan elektron dalam menerangkan tindak balas redoks adalah terhad pada tindak balas yang melibatkan sebatian ion. Okey. Oleh itu maksud pengoksidaan dan penurunan diperluas dengan menggunakan konsep nombor pengoksidaan untuk menerangkan tindak balas redoks bagi merangkumi semua tindak balas. Okey, sikitlah kita habis yang ini ya. Okey, penurunan dan dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Tindak balas pengoksidaan berlaku apabila nombor pengoksidaan suatu unsur dalam bahan tindak balas bertambah. Tindak balas pengoksidaan berlaku apabila nombor pengoksidaan suatu unsur dalam bahan tindak balas bertambah. Tindak balas penurunan berlaku apabila nombor pengoksidaan suatu unsur berkurang. Kalau dari segi nombor pengoksidaan, nombor pengoksidaan bertambah bermaksud dia pengoksidaan. Nombor pengoksidaan berkurang bermaksud dia penurunan. Okay. Contoh tindak balas antara karbon dan oksigen yang menghasilkan karbon dioksida. Okey, jadi bahan yang dioksidakan. Jadi dia kata nombor pengoksidaan. Okay. Nombor pengoksidaan kosong. Okey. Okay, dah lah. Sudah memang kosong. Okay. Kemudian nombor pengoksidaan karbon dioksida. Kita dapat nombor pengoksidaan negatif 2. Ini 4. Okey. Nanti kita tengok macam mana ada kali depan. Saya dapat tunjuk. Okey. Nombor pengoksidaan sini kosong, karbon, oksigen kosong. Okey. Karbon dan nombor pengoksidaan jadi 4. Dari mana dapat 4? Okey. Nombor pengoksidaan kurang. Nombor pengoksidaan negatif 2. Masalah ini. Karbon telah menurunkan oksigen. Bahan dioksidakan. Okay. Kalau bahan dioksidakan, nombor pengoksidaan dia bertambah. Nombor pengoksidaan karbon C bertambah. Bagaimana kamu tahu? Kita katakan actually ini tidak, kalau dalam soalan ini tidak nampak. Dia cuma bagi persamaan. Jadi macam mana boleh tahu nombor pengoksidaan dia positif 4? Ajaib. Lepas tu dia tidak bagi penerangan. Terus kesimpulan. Okey. Nanti kejap nanti cikgu reverse balik tentang yang itu tadi. Macam mana dapat tu. Kita tengok kesimpulan dia. Ejen pengoksidaan ialah bahan yang mengoksidakan bahan lain dan diturunkan dalam tindak balas redoks. Ejen pengoksidaan ialah bahan yang mengoksidakan bahan lain dan diturunkan dalam tindak balas redoks. Okay.
Agen penurunan ialah bahan yang menurunkan bahan lain dan dioksidakan dalam tindak balas tidak berlawanan lah. Okey, pengoksidaan dan penurunan tu. Okey. Ni dia nombor pengoksidaan. Sepatutnya ini dulu dia terangkan. Okey, sikit dah. Kita ambil sikit masa lagi. Nombor pengoksidaan atau keadaan pengoksidaan ialah cas unsur dalam sebatian jika pemindahan elektron berlaku dalam atom untuk membentuk ikatan kimia dengan atom lain. Nombor pengoksidaan satu unsur dalam ion atau sebatian ditentukan berdasarkan garis panduan. Then dia ada pula ni. Nombor pengoksidaan bagi semua unsur ialah sifar. Asalnya adalah sifar. Itu tadi. Itulah oksigen dengan karbon tadi kan. Okay. Jadi asalnya sifar. Okay, ini kita sudah maklum. Jadi itu adalah dia punya fakta. Okay. Nombor pengoksidaan bagi ion monoatom adalah bersamaan dengan cas pada ion itu. Ini dia. Maksudnya dia memang sudah fakta. Jadi ion oksida. Then dia terjawab tu. Dua negatif. Okey. Jadi ion kuprum 2 positif, kalium 1. Ini kena ingatlah dia punya nombor pengoksidaan. Okey. Ini monoatom. Nomor pengoksidaan unsur dan sebatiannya dalam kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 13 dan jadual berkala masing-masing. Ini dalam jadual berkala. Atau kalau form 4 belum kamu tengok kalau jadual berkala, tak tahulah. Okey. Ikut kumpulan, okey, kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 13. Masing-masing ialah nombor kumpulan 1, 2 dan 3. Okey. Kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 13, dia punya nombor pengoksidaan 1, 2 dan 3 positif. Okey. Okey. Jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam sebatian ialah sifar. Jumlah nombor pengoksidaan bagi natrium klorida, nombor pengoksidaan natrium kosong, natrium 1, so dia kumpulan 1, okay. Dan nombor pengoksidaan klorin tadi kosong, asal dia. Okay. Kita tengok jadual tadi tu. Okay. Positif 1. Klorin kosong. Kalium. Jumlah nombor pengoksidaan bagi natrium klorida, nombor pengoksidaan natrium plus nombor pengoksidaan klorin. Okay. Natrium 1, betul. Dari mana dia dapat negatif 1? Tentukan nombor pengoksidaan sulfur dalam sulfur trioksida. X plus 3 sulfur. Mana sulfur? Okay. Oksigen betul. Ini sulfur oksida. Kedua. Inilah mungkin oksigen. Yang ini 3. Okay. Sekarang dia suruh cari X, nombor pengoksidaan sulfur dalam sulfur trioksida. Okay. Oh, ini persamaan dah ya. Memang kosong. Mesti di ujungnya mesti kosong. Okay. Jadi X plus 6. Okay, tinggallah pula. Nah, ini nombor pengoksidaan sulfur ialah, nah ini macam mana mau dapat nombor pengoksidaan dalam suatu unsur lah, bahan. Tengok daripada jadual lah. Jadual tu kamu kena ingat lah. Okay. Yang ini kenapa pula ni? Ini betul. Mesti kosong. Jumlah nombor pengoksidaan bagi natrium klorida, nombor pengoksidaan natrium plus nombor pengoksidaan klorin. Natrium. Betul. Lagi dia 1. Kena datang. Klorin di kumpulan berapa? Klorin. Ini kosong. Untuk ialah 4. Nanti kita cek balik. Apa hal? Okay, ini nanti cek balik. Banyak pula contoh ni. Aduh, bila mau habis dah. Okey. Apa ni? Natrium itu nombor dan 4.
banyak lah rupanya. Aduh. Oh, kita tak boleh je teruskan. Terlalu banyak. Kena slowly baru boleh faham. Okey, jadi kita tangguhlah kelas kita sampai nombor pengsidaan lah. Tak boleh teruskan nombor pengsidaan. Okey, ingatkan boleh habis subtopik ni. Okey, jadi nombor pengsidaan kita simpan dulu. Banyak rupanya dia punya apa ni? Dia punya contoh pengiraan yang perlu kita faham, dan ada beberapa bahagian untuk nombor pengsidaan ni. Jadi kita stop di sini dulu. Kita akan ambil satu sesi lagi kelas akan datang untuk itulah nombor pengsidaan. Kena slowly dulu lah, slowly terangkan lah supaya kamu boleh faham. Okay, so itu saja untuk hari ini. Maaf terambil masa lebih. Okay, so kalau ada soalan, sebenarnya tiada lah tu kan setakat ni. Jadi setakat ni yang kita cover pengoksidaan dan penurunan dari segi penambahan pengurangan oksigen, dari segi penambahan pengurangan hidrogen, dari segi pemindahan elektron, dan juga kan, nombor atom, nombor pengoksidaan ni tadi. Itu kita call dulu. Banyak rupanya bagian-bagiannya. So, itu je lah. Dan yang dari segi pemindahan elektron, kamu kena faham dia punya persamaan setengah macam mana membuat. Okay. Dan ingatlah jadual-jadual. Kalau mau senang, ingat dia punya jadual. Persamaan setengah dia. Okay, itu je hari ni. Thank you. That's all for today. Kalau ada apa-apa, kita tangguhlah kelas. Jumpa lagi untuk subjek kimia hari minggu depan lah, hari Jumaat. Untuk subjek fizik hari Selasa lagi. Okay, thank you. Assalamualaikum. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Alright. Okay.